hati. Kalau sekadar kita jatuh maksiat, maka dia tidak puas hati. Sehinggalah kita bermaksiat ketika mana dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang sebegitu, hadis yang memberi maksud bahawa peluang bertaubat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan memberi faham kepada kita agar tidak takut bermaksiat. Ini faham yang salah. Hadis yang menyatakan bahawa setiap kali kita berdosa, Tuhan ampun, berdosa, Tuhan ampun, berdosa, Tuhan ampun, berdosa, taubat, Tuhan ampun, berdosa, taubat, Tuhan ampun. Hadis ini jangan sampai peringkat kita tidak takut untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Sebab Tuhan akan ampunkan dosa kita. Ini paham yang salah, bukan itu maksudnya. Hadis ini memberi maksud jangan kita rasa kecewa selepas kita melakukan maksiat. Itu maksudnya. Agar bila kita jatuh maksiat, jangan, sebab syaitan akan buat dua benda yang tak baik pada kita. Syaitan akan buat dua tak baik pada kita. Yang pertama, digodanya kita agar bermaksiat. Satu. Yang kedua, bila dah jatuh maksiat, dibisikkan hati kita supaya kecewa. Kecewa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala kata, "Wala tayasu min rahmatillah, wala ta'asu min rahmatillah, wala taqnatu min rahmatillah." Jangan engkau rasa lemah dengan rahmat Allah. Jadi syaitan membisikkan dua benda yang tak baik. Satu, dibisikkan kita bermaksiat. Dan bila ada maksiat, kita rasa kecewa. Apa maksud kecewa? Maksud kecewa, kita tak hendak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepahaman, Tuhan tak ampun dah dosa ni. Habislah. Maka itu kecewa daripada rahmat Allah taala. Ini satu benda yang tak baik, bahkan berdosa. Bila kita ada dosa sehingga kita kecewa nak minta ampun dengan rasa bahawa Tuhan tak ampunkan dosa kita, itu adalah maksiat. Sebab itu datang hadis tentang jemaah haji yang berada di Arafah. Apa yang diperlukan oleh jemaah haji ketika berada di Arafah? Jemaah haji pergi Mekah, wukuf di Arafah, jemaah haji buat apa? Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Minta lindung daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Arafah menitiskan air mata. Kalau ceramah haji, saya ngabarkan ke jemaah, kalau tuan-tuan tidak menitiskan air mata di Arafah, rugi haji tuan-tuan. Rugi. Dan tidaklah seorang itu tidak menitiskan air mata kecuali hati dia koreh. Terlampau koreh. Itu maksudnya. Sebab itu mohon kepada Allah. Sekiranya pergi Makkah, mohon sebelum dalam perjalanan dan sampai di Makkah, di Kaabah, minta supaya Tuhan lembutkan hati supaya mampu menitiskan air mata di Arafah. Ada satu hadis menceritakan, sekiranya kita jenis hati koreh, apa tak koreh, jenderal, hojo jadi jenderal, melampaui orang yang hojo. Macam mana nak menitis air mata lah macam tu. Tapi kepada Allah perlu menitiskan air mata. Maka kata ulama, sekiranya kita payah nak minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah jenis orang yang susah menitiskan air mata, maka kata ulama, sekiranya Allah taala hendakkan juga menitiskan air mata kerana ingat Allah, menitiskan air mata kerana teringat neraka, itu dianjurkan. Menitiskan air mata kerana teringatkan akhirat, itu dianjurkan. Kita ni menitis air mata ketika mana? Hilang duit 1,000. Menitis air mata rasa. Kita menitis air mata apa? Sesuatu tentang makhluk ini. Maka dianjurkan kita menitiskan air mata kerana Allah. Itu susah. Menitiskan air mata kerana Allah memerlukan cinta yang sangat mendalam. Kalau tidak mendalam cinta kita, macam mana nak menitis air mata menyebut nama Allah?
Kalau tak jumpa anak, menitik lah. Menitik mata rasa dengan anak. Sayang bonang rasa tak jumpa. Menitik mata kita. Tak mampu kita menitikkan mata kita, terlampau sayang. Sebab itu kalau orang menyebut nama Allah, menitik air mata, itu titisan yang sangat berharga kepada kita. Sekiranya menyebut nama Allah, keluar air mata, maka air mata itu sangat bernilai. Air mata itu mampu melindungi kita di akhirat nanti. Yauma la zilla illa zilluhu. Jadi menitiskan air mata di Arafah, sini tak pernah buat kita minta hati kita koreh. Maka kata ulama, sekiranya Allah Taala rahmati orang tadi, memang dia jiwa dia koreh, maka Allah Taala hantarkan malaikat. Kata hadis, apa malaikat dia buat? Maka disapunya sayapnya kepada hati kita. Tak nampak kita. Maka datang malaikat, maka dengan sayap dia menyentuh hati kita, merabih mata. Kita berterkejut, buat menitik, merabih-rabih. Kita berdoa sebelum, ya Allah, keluarkan air mataku ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Minta. Terutama kalau pergi Mekah lah. Sampai kat Mekah pun tak menitik air mata, di Arafah pun tak menitik. Kat sini memanglah nak menitik air mata apa? Lapar nak makan. Dia. Jadi kata ulama, sekiranya Allah Ta'ala merahmati seseorang, payah bona, tapi dia berdoa minta juga kepada Allah, Tuhan kirimkan malaikat, maka disapunya air kita, merabih mata tu. Bermaksud di Arafah minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka datang satu hadis. Maka hadis itu mengatakan, tidak adalah dosa yang paling besar kepada jemaah haji. Dosa apa pula? Tidak adalah dosa yang paling besar pada jemaah haji, dikira dosa pada akhirat nanti orang ni. Dikira berdosa. Dan dosa itu besar disebut. Apa dosa besar? Yaitu jemaah haji yang keluar daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Nama dia ifadah. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas. Kemudian ifadah ni istilah keluar daripada Arafah menuju Muzdalifah. Hadis mengatakan tidak ada dosa yang paling besar di akhirat nanti berbanding jemaah haji yang keluar daripada Arafah menuju Muzdalifah, dalam hatinya mengatakan Tuhan belum ampun dosa dia. Tuhan belum ampun dosa. Dosa aku belum diampun. Ini adalah dosa yang sangat besar kata Nabi SAW. Bermaksud dia buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermaksud dia rasa kecewa dengan Allah. Kecewa dengan Allah ini kemenangan pada syaitan. Syaitan menang. Bila kita rasa Tuhan tidak ampunkan dosa, syaitan menang. Tergolak dia. Sebab itu dua benda yang Tuhan bisikkan kejahatan kepada kita. Yang pertama buat maksiat, lepas itu kecewa dengan maksiat itu. Sebab itu Allah Ta'ala berikan tawaran. Selepas dosa, datanglah kepada aku minta ampun, aku ampunkan. Kamu berlaku dosa kali kedua, kamu menyesal, aku ampunkan. Begitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tujuan itu supaya kita lepas melakukan dosa, kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan anggapan kita tak takut maksiat. Itu salah. Maka itu disebut oleh pengarang ini kepada orang yang beranggap tak apa buat maksiat, nanti Tuhan ampun, maka ditegur sebelum ini. Maka dia mengatakan orang yang beranggapan tak apa buat maksiat, lepas itu bertaubat. Memang ada hadis tu. Yang kita dah sebut, hadis itu bukan itu tujuan dia. Hadis itu tujuannya kalau kita berbuat maksiat, jangan kecewa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis itu bukan bermaksud jangan takut buat maksiat, kan? Kalau begitulah keadaan tak takut buat maksiat, maka Ibnu Abbas sekali mengatakan orang sebegini umpama orang makan ubat makan racun, makan ubat makan racun, makan ubat makan racun, kata dia. Bermaksud dia tak takut makan racun sebab dia ada ubat. Kecuali kita dah kena racun. Dah kena racun, carilah ubat. Lain segitu. Memang kita ni banyak kena racun je. Paut kita jadi lemah. Makan kodai sakit paut, makannya sakit paut. Bukan kita tak apa dan ubat ada, makanlah racun. Tak.
kita termakan. Makanlah ubek. Bukan dengan pendapat ada nak makan racun. Tak. Kalau itu pandangan tentang maksiat, maka kata Ibn al-Iskandari, itu umpama orang yang makan racun, makan ubat. Ditakuti ketika mana dia makan racun, ubat itu tak mampu menyembuhkan. Dengan arti kata, tak takut maksiat, tiba-tiba ada maksiat yang Tuhan tak ampunkan dosa kita. Hak Allah Subhanahu wa taala akan dah balur dah. Sebab itu dikatakan jangan kita beranggapan begitu. Alhamdulillahillazi tahammada kallama Musa wa astafa Muhammad. Thumma salatu wa salamu tu'tada li khayri mursalih. Dada wal ali wa sahbihi wa